请大家同心默祷 Seladono hati。了门，奉爵士圣名开始会前师兄，请大家打开145首 bilangan 145 145首 145。第一节 yang pertama. Dia yang kedua. Di saat saya ketiga. Di sejak keempat.请大家再打开245首 bilangan 245. 245 首 bilangan 245. Di cara pertama. Dia aja kedua.
第三节ketiga. 现在是多远？第四节keempat. 请大家再打开389首 bilangan 389 389首 bilangan 389. Ini cara pertama. Dia cek kedua. Bisa cek ketiga. Di sejak keempat.
请大家再打开392首 bilangan 392 392 首 bilangan 392第一节pertama牵起手，我在耳边是多重要，耳边是他的声音，去路我只能想早晨，当我去到上，我没前方他乡，我必信仰爱的家，我就在这火笔前方，我就在这火笔之中前方，我最多重要。我必将阻止你生命的传扬，就在这中心前往。第二节kedua，其实让是爱情在这过去传扬。第三节ketiga，感谢主会前师兄到此，哈利路亚。
Kita bersedia, sebentar lagi kita akan mulahkan kebaktian kita. 我们预备心，我们将进行我们的聚会， Sila berdoa dalam hati. 同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulahkan kebaktian kita pada malam ini. 奉主耶稣圣名开始我们今天晚上的聚会。 Pertama sekali mari kita berdiri puji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 217. 首先，我们一同起立赞美神第217首。 Tunduk pada suami kasih istri, anak hormati Bapa, orang jasa, hamba dari Tuhan yang Sila duduk. 请坐。 Baik, seterusnya sebelum kita mendengar sebahagian daripada firman Tuhan untuk saling mendorong pada malam ini. 在我们还没有听今天晚上分享的道理之前， Terlebih dahulu kita sama-sama berlutut dan berdoa. 我们首先要跪下来做祷告。 Dalam doa ini kita bersyukur kepada Tuhan. 在这个祷告当中，我们感谢神， Dan kita juga mohon Tuhan supaya menyertai kebaktian kita bermula sehingga berakhir. 我们也祈求神从开始直到结束都参与我们的聚会。 Dan memohon Roh Kudus Tuhan memimpin serta memberi hikmat kepada setiap yang mendengar. 我们祈求神的圣灵给每一个听众赐给我们智慧和带领我们， Agar sekali lagi kita dapat dibangunkan dalam iman kepercayaan kita 使到我们 masing-masing. 能够在我们的灵性上得到造就。 Dengan itu mari kita dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berlutut dan 我 berdoa. 们同心奉主的名跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Hidup yang
Amin. Haleluya, salam sejahtera, selamat malam. Saya ucapkan kepada semua jemaat, 哈利路亚，在这里问候所有的信徒们， juga rekan-rekan sekerja yang saya kasihi dalam Tuhan. 还有主所爱的长子同工。 Kita bersyukur pada malam ini sekali lagi kesempatan untuk saling mendorong dalam kebaktian ini. 非常感谢神，因为使到我们能够有再次的机会在这里学习神的道理。 Dan malam ini kita akan sama-sama saling mendorong dengan judul keluarga yang bahagia. 那么我们今天晚上要学习的题目是幸福的家庭。 Keluarga bermaksud terdiri dari suami dan istri serta anak-anak. 那么家庭是由丈夫、妻子和孩子所组成的。 Manakala bahagia itu bermaksud terdiri dari bermaksud aman damai, harmoni dan hidup gembira. 那么幸福就代表安稳、和平、和谐的一种生活态度。 Saya percaya keluarga bahagia adalah impian setiap orang. 那么我相信幸福的家庭是每个人所要追求的。 Dan tentulah kita berusaha supaya dalam keluarga kita tidak ada yang tercicir dalam iman dan anugerah Tuhan ini. 那么我想我们每个人也不希望我们有家庭的一位成员失去了从神的恩典。 Jadi kali ini saya mengambil kitab Kejadian pasal 26. 所以今天我以创世纪的第26章， Kejadian pasal 26 mulai daripada ayat 1. 创世纪26章从第1节开始， Sehinggalah ke ayat yang terakhir dalam pasal ini 一直到这一章最后一节， menceritakan tentang Ishak di negara Palestina. 那么这里就说到以撒在非利士地
Mari kita baca dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga ayat 3. 我们首先来看创世纪26章第1到第3节。 Ayat 1. 第1节， Maka timbullah kelaparan di negeri itu, bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。 Ayat 2. 第2节， Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。” Ayat 3. 第3节， Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. 你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。 Baik, dalam perenggan ayat Alkitab yang kita baca tadi, 在刚才我们所念的经节当中， mencatatkan berlakunya kelaparan di Israel. 这里就记载着在以色列发生了一次饥荒。 Di ayat 1 mengatakan ini bukan kelaparan pertama yang berlaku. 而且在第1节有说到，这已经不是第一次发生饥荒了， Ia berlaku pada zaman Abraham, 而且在亚伯拉罕的日子就已经发生过了。 juga berlaku pada zaman Ishak, 那么现在又在以撒的时代有饥荒， dan berlaku pada zaman Yakub. 然后又发生在雅各的时代。 Jadi ketika kelaparan berlaku pada zaman Abraham, 所以当在亚伯拉罕日子的时候发生的饥荒， Tuhan memberi kebebasan kepada Abraham 神就给亚伯拉罕自由， supaya dia bebas di mana dia akan pergi. 使到他可以自由的往他所要去的地方。 Tetapi bila kita membaca Kejadian pasal 26 ini, 可是当我们念创世纪第26章的时候， apabila berlakunya kelaparan pada zaman ini, 当现在所发生的饥荒， maka Tuhan melarang supaya jangan pergi ke Mesir dan tetap tinggal di negara Filistin. 那么神说：“你不要下埃及去，要住在非利士那里。” Karena ayat 3 memberitahu kita, 因为在第3节有这样告诉我们， Tuhan berjanji akan memberkati. 神答应要赐福给他。 Apabila janji Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita, 当神的应许在我们的生命当中发生的时候， maka kita akan dapat pergi kemana saja dengan tenang. 那么我们就能以平静的心往我们所要去的地方， Ketika berkat Tuhan itu menyertai kita, 因为神的福气与我们同在。 kita juga akan tetap dapat tinggal di mana saja, kita dapat tinggal senang di mana saja kita berada, karena Tuhan akan menyertai kita. 我们所去的地方，我们都会住得安稳，因为神与我们同在。 Jadi demikianlah yang berlaku terhadap Ishak ini. 所以对于以撒所发生的也是一样的。 Jadi pada malam ini 所以在今天晚上， kita akan merungkai bagaimanakah keluarga yang bahagia berdasarkan pasal ini. 那么我们要根据这节章节来看，幸福的家庭是怎样组成的。 Bagaimana Ishak telah mengatur keluarganya dalam keadaan yang sukar yang dihadapi ini. 我们看看以撒在面对问题的时候是来如何建立起他的家庭。 Jadi ini menjadi satu peringatan dan dorongan kita bersama dalam kebaktian pada malam ini. 那么就对于我们共同的学习和勉励。 Baik, bagaimanakah keluarga yang bahagia menurut perenggan Alkitab ini? 那么根据这个圣句，幸福的家庭是如何组成的呢？ Mari kita lihat yang pertama. 我们来看第一点， Yaitu keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. 幸福的家庭不是一个没有问题的家庭。 Mari kita baca dalam
Kejadian pasal 26. 我们来看创世纪26章。 Kejadian pasal 26 kita baca ayat 1. 创世纪26章，我们看第1节。 Maka timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. 在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王亚比米勒那里。 Baik, di sini dikatakan berlakunya kelaparan. 这里就说到发生了饥荒， Jadi artinya ada masalah yang dihadapi oleh keluarga Ishak pada waktu itu. 这就表示在当时以撒的家庭就面对着问题。 Tetapi Tuhan berkata, jangan pergi kemana-mana, tinggallah di sini. 可是神说你不要去哪里，我就住在我所指示的地方。 Jadi ini memberitahu kita, 所以这告诉了我们， kebahagiaan keluarga itu bukanlah ditentukan oleh situasi yang berlaku di luar. 幸福的家庭的幸福不是因为外在的因素， Sebaliknya, kebahagiaan keluarga itu ditentukan di dalam hati kita masing-masing. 相反的，家庭里面的幸福是从我们的心里所定的。 Ketika ini Ishak berhadapan dengan kelaparan. 现在以撒面对的饥荒， Tetapi ini tidak menjadi suatu alasan untuk tidak bahagia. 可是这不成为他不幸福的理由。 Sebab Ishak dapat menjalani kehidupan keluarganya dengan bahagia sekali di tempat ini walaupun dalam keadaan sukar. 虽然在痛苦困难的处境当中，以撒还是能以幸福的建立自己的家庭。 Mari kita lihat dalam kitab Mazmur. 我们来看诗篇， Kitab Mazmur pasal 34. 诗篇34篇， Mazmur pasal 34. 诗篇34篇， Mari kita baca ayat 20. 我们来看19节。 Mazmur pasal 34 ayat 20. 诗篇34篇19节， Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。 Baik, di sini memberitahu kita 这里告诉了我们， kemalangan orang benar itu banyak, 一人多有苦难， tetapi Tuhan melepaskan orang semuanya itu. 可是神将会救他脱离这一切。 Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu terjadi dalam keluarga 为 kita? 为什么神允许问题出现在我们的家庭当中呢？ Sebab ada saja masalah yang kita hadapi dalam keluarga itu. 因为当我们的问题出现问题的时候， Karena Tuhan mau supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. 神就要我们完完全全的信靠他。 Sebab pada masa kita dalam masalah itu, 因为当我们现在困苦当中， sepatutnya pada waktu itulah kita bergantung penuh kepada Tuhan. 那时候的我们就应当完完全全的信靠神， Karena Tuhan berjanji akan memperhatikan setiap anak-anaknya. 因为神答应了我们，他要照顾他每一个儿女。 Alkitab mengatakan Tuhan itu seperti ibu induk ayam yang akan melindungi anak-anaknya. 那么圣经就有说到，神就好像保护小鸡的母鸡一样，保护着我们。 Jadi Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. 所以神要我们信靠他， Dan Tuhan pasti akan melindungi kita dalam setiap kesukaran dan kesesakan itu. 因为在我们所面对的问题和困苦当中，神必定会保守我们。 Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, 因为主耶稣曾经这样的说， supaya kita datang kepada Yesus dan Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. 我们要到神的面前来，因为神必会赐给我们安稳。 Matius pasal 11 ayat 28. 马太福音11章28节， Matius pasal 11 ayat 28. 马太福音11章28节， Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Jadi di sini Tuhan Yesus berjanji akan memberi kelegaan kepada setiap
orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. 所以这里主耶稣就答应那些完完全全信靠他的人可以得到安息。 Jadi oleh itu janganlah kita hanya fokus kepada masalah itu, 所以我们不要将我们的焦点只专注在问题上， tetapi kita berusaha untuk fokus kepada Tuhan. 可是我们要努力把焦点移向神， Karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah itu. 因为神比问题更加重大。 Pakar psikologi pernah mengatakan 心理学家有这样说过， kekhawatiran yang berlaku dalam hidup manusia itu adalah sekitar 92%. 那么在我们身边所发生的挂历将近有90%， Dan apalah 92% itu? 那么剩下的92%是什么呢？ Yaitu 40% daripadanya 那么其中的40%， ialah hal yang tidak akan berlaku. 也就是那些不会发生的事情， Dan 30% daripadanya 那么剩下的30% adalah akibat masa lalu yang menghantui emosi. 就是因为以前的事情影响我们的心。 Dan kemudian 12% itu ialah khawatir karena nasihat dari pihak lain. 那么剩下的12%使到我们挂历，就是因为别人的一些忠告。 Dan manakala 10% daripadanya ialah khawatir karena kesehatan terganggu. 其中的10%就是因为我们挂历，我们的身心健康受到影响。 Jadi kalau begitu, bila kita hitung-hitung kekhawatiran manusia itu 所以当我们数算人的挂历的时候， hanyalah berjumlah 92%. 其实只有92%。 Dan ini adalah yang terbuang begitu saja. 然后这些都是我们可以丢掉的问题。 Sebaliknya, kekhawatiran yang sebenarnya dihadapi oleh manusia itu hanya 80% daripada 100% itu. 那么我们所真正面对的问题，其实只有占80%。 Jadi 80% saja daripada 100% itu. 在100%中只占了80%。 Jadi kalaulah 92% itu tidak terbuang begitu saja, 如果我们没有把92%这样的丢弃， yaitu yang hanya hal yang tidak berlaku 也就是那些不会发生的事情， ataupun dan akibat masa lalu yang menghantui emosi, 还有因为以前困扰着我们的事情， khawatir karena nasihat daripada orang lain, 我们挂历就是因为别人给我们的忠告， khawatir karena gangguan 我 kesehatan. 们挂历就因为我们的身心健康受到影响。 Jadi saya percaya 8% itu senang untuk kita mengatasinya. 所以我相信剩下的8%是容易被我们克服的。 Dan itulah 8% yang sebenarnya kekhawatiran manusia itu. 那8%也是人类真正的挂虑。 Jadi itulah sebabnya Paulus berkata, 所以保罗曾经这样的说： jangan kamu khawatir, 我们不要挂虑， tetapi nyatakanlah itu kepada Tuhan. 应当将所有的事情放在神的面前。 Mari kita lihat Filipi pasal 4. 我们来看腓立比书第4章， Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat 7. 腓立比书4章6到7节， Ayat 6. 第6节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要告诉神。 Ayat 7. 第7节， Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Di sini Paulus menasihati. 这里保罗劝勉我们， Kalau kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. 如果我们有挂虑的时候，我们就要将凡事卸给神， Karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah 因 kita. 为神比问题还要重大， Maka Tuhan akan memberkati. 所以神必定会祝福我们。 Seperti pengalaman Daud, ya. 就好像大卫的经验一样， Bagaimana jejak Tuhan yang menyertai Daud dalam hidupnya. 在大卫的生活当中，神的脚踪是如何伴随他。 Kemudian dia bersaksi. 那么他就做见证说， Mari kita lihat 1 Samuel pasal 17我们看撒母耳记上第17章 ayat 37. 第37节， 1 Samuel pasal 17 ayat 37. 撒母耳记上17章37节，
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。” Waktu Daud mengucapkan kata-kata ini, 当大卫说这句话的时候， waktu ini dia masih muda. 当时他非常的年轻 Kebetulan pada waktu itu orang Israel berperang dengan orang Filistin. 啊，正好那个时候以色列人跟非利士人在征战， Dan orang Israel sangat gentar kepada orang Filistin karena adanya Goliat. 由于有歌利亚的存在，所以以色列人非常惧怕非利士人。 Jadi Daud yang masih muda ini datang ke pertempuran itu. 那么还年轻的大卫就来到这场战役上， Dan bertanya, 那么他就问道： jadi apakah yang telah berlaku? 到底发生了什么事情呢？ Apabila Daud mengetahuinya, 当大卫知道了来龙去脉以后， maka dia ingin berperang dengan Goliat. 那么他就想与歌利亚来征战。 Jadi kemudian kalau kita baca mulai daripada ayat 34, 如果我们从第34节开始看的时候， 1 Samuel pasal 17 ayat mulai ayat 34 撒母耳记上17章34节开始， sehingga ayat 37. 一直到37节， Inilah kesaksian Daud, 这就是大卫所做的见证， yaitu pengalamannya bagaimana Tuhan menyertainya dalam melakukan menjadi gembala kambing domba milik ayahnya sendiri. 也就是当他成为他父亲的牧羊者的时候，神是如何的伴随他。 Jadi ini memberitahu kita satu perkara. 所以这里告诉了我们一个事情： Apabila Tuhan menyertai keluarga kita, tidak ada sesuatu yang mustahil. 当神伴随我们家庭的时候，没有一件不可能的事情。 Bahkan apa yang berlaku itu akan menjadi satu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. 甚至所发生的事情，最后将会成为荣耀神的事情。 Jadi Ishak mengatur keluarganya dengan baik. 所以以撒好好的来安排他的家庭， Walaupun dia bertembung dengan masalah kelaparan, 虽然他面对着饥荒的问题， tetapi dia dapat mengatasinya. 可是他还是能够去面对。 Jadi keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. 所以幸福的家庭不是一个没有问题的家庭。 Baik, yang kedua, 第二点， bagaimana keluarga yang bahagia ini? 幸福的家庭是怎样的呢？ Yaitu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. 幸福的家庭就是懂得维持和睦相处的家庭。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26, 我们看创世纪26章， ayat 9 hingga ayat 11. 从第9一直到11节。 Ayat 9. 第9节， Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 亚比米勒招了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。” Ayat 10. 第10节， Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. 亚比米勒说：“你向我们做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪中。” Ayat 11. 11节， Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. 于是亚比米勒晓谕众民说：“凡站着这个人或是他妻子的，定要把他治死。” Baik, ini ialah dialog di antara Abimelek dengan Ishak. 这个是亚比米勒还有以撒的对话。 Jadi kenapa adanya dialog ini? 那么他们为什么会有这样的对话呢？ Sebab kalau kita lihat ayat 8, 因为如果我们看第8节的话， kita melihat Ishak dan Ribkah ini telah bercumbu-cumbuan.
他就看见以撒和他的妻子利百加戏玩。 Jadi ini menunjukkan perempuan itu ialah istri Ishak. 这就表示那个女子就是以撒的妻子。 Itulah sebabnya Abimelek ya mengatakan mana mungkin kau berkata itu saudaramu, itu ialah istrimu. 因为呢，亚比米勒也说她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子呢？ Jadi kalau kita melihat peristiwa ini, 如果我们看这个事迹， ini menunjukkan masalah kelaparan yang dihadapi oleh Ishak itu tidak menghalang kemesraan keluarga Ishak. 这就表示以撒所面对的饥荒问题没有影响他家里面的和睦相处。 Oleh itu kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan 所以家庭的幸福不是因为环境造成的， ataupun kesulitan yang dihadapi. 或者是所面对的饮食。 Hal kelaparan ini tidak mengongkong kemesraan keluarga yang dibina oleh Ishak. 饥荒没有影响以撒所建立的家庭， Jadi oleh itu hari ini 所以今天 jagalah kemesraan rumah tangga kita walaupun usia pernikahan kita itu sudah lama. 虽然我们结婚的日子已经长久了，我们还是要维持我们家庭的和睦。 Kita sudah beranak pinak. 虽然我们已经有了孩子， Semua anak pun sudah besar panjang. 而且所有的孩子都已经长大了， Ada yang sudah bernikah. 甚至还有的已经结婚。 Jadi apakah kunci keluarga supaya boleh mempertahankan kemesraan keluarga ini? 那么使到家庭还能够和睦的关键是什么呢？ Mari kita lihat dalam Filipi. 我们来看腓立比书， Filipi pasal 2. 腓立比书第2章， Kita baca ayat 1. 我们看第一节， Filipi pasal 2 ayat 1. 腓立比书2章第一节。 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 所以在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。 Baik, ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. 这是保罗写给腓立比教会的劝勉。 Bukan saja mereka mengusahakan kemesraan keluarga kecil itu, 他们不但只是维持小家庭中的和睦， juga berusaha untuk menjaga kemesraan dalam keluarga yang besar, yaitu umat Tuhan. 那么他们也维持大家庭，也就是神家里面的和平。 Jadi kata Paulus dalam Kristus. 所以保罗就说，在基督里， Ini bermaksud menjadikan Tuhan itu sebagai dasar kemesraan keluarga. 所以这就表示将基督成为我们家庭里面和睦的主要因素。 Contoh yang paling jelas seperti Ishak. 那么最显明的例子就好像是以撒一样。 Wah, kelaparan berlaku di negara itu dan mungkin orang lain bingung. 虽然在他的国家发生了饥荒，也使到别人困扰， Tetapi Ishak masih lagi dapat bermesrah dengan istrinya. 可是以撒还是能跟他的妻子和睦相处。 Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian ini, 如果我们看创世纪的话， pernikahan Ishak sampai pada waktu pasal 26 ini ya, 那当以撒到26章的时候， kira-kira berusia lebih kurang 35 tahun. 那么他当时候大概是35岁， Tetapi dia masih dapat menjaga kehormatan keluarga itu. 可是他仍然能够维持家庭里面的和睦。 Kadang-kadang usia pernikahan itu mempengaruhi hubungan suami istri. 有时候结婚久的时间会影响夫妻俩的关系， Tetapi kalau kita berpegang kepada ketetapan dan berkat Tuhan, 可是如果我们抓着神的应许与祝福， bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, 也就是神所说在主里合一的，不能被人所分开。 dan menjadikan Tuhan itu sebagai kepala keluarga kita. 我们将神成为我们一家之主， Saya percaya kita dapat menjalani keluarga dengan aman dan damai. 那么我相信我们就能建立一个和平安稳的家庭。 Jadi Ishak ya dalam keadaan sukar dia masih dapat bermesrah dengan keluarganya. 那么以撒虽然现在痛苦当中、困苦当中，他仍然可以跟他的家庭和睦相处。 Inilah keluarga yang bahagia. 这就是一个幸福的家庭。 Baik, yang ketiga, 第三点， seperti apakah keluarga yang bahagia itu?
幸福的家庭是怎么样子的呢？ Kita lihat yang ketiga. 我们来看第3点， Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur walaupun dalam situasi yang susah. 幸福的家庭不管在困苦当中仍然去撒种。 Mari kita lihat kejadian kembali dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. 我们回到创世纪26章看第12节， Kejadian pasal 26 ayat 12. 创世纪26章第12节。 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成，耶和华赐福给他。 Kita baca ayat 13. 我们读第13节， Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. 他就昌大，日增月盛，成了大富户。 Ayat 14. 14节， Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 他有羊群、牛群，又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。 Walaupun hal yang dihadapi keluarga Ishak ini sangat sukar, 虽然以撒家所面对的问题是严重的， namun ini tidak menghalang Ishak untuk bekerja keras 可是这没有影响他殷勤做工的心情。 dan benar-benar Tuhan telah memberkati Ishak sehingga menjadi kaya. 那么事实上，神真的赐福给他，最后让他成了大富户。 Ayat 14 memberitahu kita. 在第14节告诉了我们， Ayat 13 memberitahu. 13节告诉了我们， Ini dikatakan dia makin kaya, makin kian lama kian kaya. 他就昌大，日增月盛，成了大富户。 Yang 14 ayat 14 14节， kalimat terakhir mengatakan sehingga dia dicemburui oleh orang di sekelilingnya. 下半句就说到非利士人都嫉妒他。 Jadi ini menunjukkan Ishak dalam keadaan yang bagaimanapun dia berusaha bersungguh-sungguh. 所以这就表示，不管在任何的情况下，以撒还是努力的工作。 Dan akhirnya berkat yang dijanjikan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan keluarganya. 那么最后，神所赐给他的福气，真的在他的家庭中实现。 Ini sinonim dengan peribahasa yang berbunyi, 那么这个就跟一个谚语同义词， kalau tidak dipecahkan royong mana akan dapat sagunya. 没有耕耘哪来收获呢？ Ini bermaksud cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. 这是表示，如果我们有梦想，但是没有努力的话，是不会实现的。 Juga peribahasa mengatakan, 还有一句谚语这样说： rajin dan usaha tangga kejayaan. 勤勉就是成功的道路。 Ini bermaksud orang yang rajin berusaha pasti akan berjaya. 这就表示勤勉的人，他努力工作，最后必能成功。 Karena Ishak tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia, 因为以撒知道神必定会祝福他， maka dia benar-benar berusaha walaupun dalam keadaan yang sukar. 所以他仍然坚持努力，虽然自己陷在困苦当中， Dia tetap menabur. 他仍然去撒种。 Mari kita lihat dalam Mazmur, 我们看诗篇， Mazmur pasal 37 ayat 25. 诗篇37篇24节， Mazmur 37 ayat 25. 诗篇37篇25节。 Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. 我从前年幼，现在年老，却未见过一人背弃，也未见过他的后裔讨饭。 Baik, di sini Daud mengalami berkat Tuhan yang banyak. 那么大卫就曾经经过神非常多的祝福， Dan kemudian dia bersaksi. 那么他就做见证说， Dari muda sehinggalah dia tua. 从我以前年幼，现在年老， Tidak pernah dia lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. 他从没有看见神抛弃义人， Ataupun merempat orang menjadi miskin dan merempat seperti peminta sedekah. 或者是他们变成穷人，他的后裔去讨饭。 Jadi sama seperti Ishak, dia tidak meminta-minta tetapi berusaha bersungguh-sungguh. 就好像以撒一样，他没有去讨饭，相反的，他努力工作。 Jadi sama juga kita pada hari ini, saudara. 所以对于我们今天也是一样的。
Tanpa usaha itu tiada kejayaan. 没有努力就没有成功。 Jadi apapun keadaan yang kita hadapi dalam keluarga, kita berusaha. 不管在我们家庭发生的是什么，我们仍然要坚持工作， Pasti Tuhan akan memberkati kita. 因为我们相信神必定会赐福给我们。 Baik, bagaimanakah keluarga yang bahagia itu? 那么幸福的家庭是怎么样子的呢？ Yang keempat, 我们看第4点， keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. 幸福的家庭是喜欢和睦的家庭。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26. 我们看创世纪26章， Kejadian pasal 26 mulai ayat 19. 创世纪26章，我们从19节开始看起。 Ayat 19. 19节， Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。 Ayat 20. 20节， Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 基拉尔的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那地起名叫埃舍，因为他们和他相争。 Ayat 21. 21节， Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. 以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。 Ayat 22. 22节， Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. 以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利和伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。” Baik, di sini mencatatkan bagaimana Ishak itu berlapang dada terhadap orang yang mengganggu hamba-hamba Ishak. 那么这里就有记载着以撒是如何对待那些困扰着他仆人的人。 Ada 3 kali mereka menggali sumur. 那么他们就3次来挖井。 Sumur yang pertama itu dinamai Esek. 那么第一口井就叫埃舍。 Esek ini bermaksud perselisihan atau penindasan. 埃舍的这个意思就是相争、纷争。 Dan kemudian yang kedua sumur itu dinamai Sitnah. 那么第2口井就是西提拿。 Sitnah ini bermaksud kedengkian atau pertengkaran. 西提拿的意思就是纷争跟嫉妒。 Dua sumur yang digali, yang terdahulu itu kedua-dua pun dirampas oleh orang lain. 那么先前所挖的2口井，到最后都被人所夺去。 Tetapi Ishak tetap tidak melawan 可是以撒没有反抗， dan tidak bertengkar kepada orang itu. 他也不与他们征战。 Dan kemudian Ishak menggali sumur, hamba-hamba Ishak menggali sumur yang ketiga yaitu yang dinamai Rehobot. 那么到最后，以撒的仆人就挖了最后一口井，那个井的名字就叫利和伯。 Rehobot ini bermaksud lapang ataupun luas. 利和伯的意思就是宽阔之地， Jadi ataupun longgar, ya longgar. 或者是一个沟渠。 Jadi tentang sumur ini hamba Ishak tidak lagi bertengkar dengan hamba-hamba di Gerar itu. 那么呢，其他的仆人再也没有跟以撒来争这口井。 Jadi karena Ishak berlapang dada, akhirnya Tuhan memberi kelonggaran dia dalam hidup. 就因为以撒的心胸宽大，那么最后神就开了一条道路给他。 Apabila hubungan sesama manusia itu menjadi renggang, tegang, 当我们人与人的关系变成僵硬的时候， maka ia menjadikan hubungan itu renggang. 那么它就会使到这个关系破裂。 Jadi, tapi Ishak menjadi teladan yang sangat baik kepada kita. 可是以撒成为我们一个很好的典范， Di mana dia seorang yang suka akan kedamaian. 因为他是一个喜爱和睦的人。 Paulus pernah menasihati jemaat, ya,
di waktu yang lalu. 那么保罗曾经劝勉以前的教会， Semua supaya mereka itu jangan memfitnah, jangan bertengkar. 使到他们不要互相指责、互相污蔑， Sebaliknya mereka itu selalu ramah terhadap yang lain. 相反，他们要时常和睦的相处。 Nah, kita lihat Titus pasal 3. 我们看提多书第3章， Titus pasal 3 ayat 2. 提多书3章第2节， Ayat 2. 第2节， Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. 不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。 Baik, ini adalah surat Paulus kepada Titus. 这是保罗写给提多的书信。 Bagaimana arah pengembalaan yang harus diusahakan 那么要怎么做一个好的牧羊人？ supaya dapat membangun jemaat yang harmoni. 那么能够建立一个和平的教会。 Jadi ini juga yang kita usahakan dalam keluarga kita. 那么这也是在我们家庭里面应当去努力的， Supaya keluarga kita menjadi harmoni tanpa masalah terhadap orang lain. 使到我们的家庭是和睦，与别人没有问题。 Baik, bagaimana keluarga yang bahagia itu? 那么幸福的家庭是怎样的呢？ Baik, yang seterusnya. 那么接下来一点， Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauhkan diri dari Tuhan. 幸福的家庭总不会远离神。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 25. 我们看创世纪26章25节， Ayat 25. 25节， Sesudah itu Ishak mendirikan Maisbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 以撒就在那地筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。 Baik, di sini dikatakan Ishak mendirikan Maisbah dan memanggil nama Tuhan. 那么这里就说到以撒筑了一座坛，并且求告耶和华的名。 Saya percaya keadaan yang dihadapi, kelaparan yang dihadapi itu belum redah lagi. 那么我想他们所面对的饥荒还没有平息下来， Namun Ishak masih lagi dapat beribadah kepada Tuhan. 可是以撒仍然能够去向神来侍奉。 Masalah yang dihadapi, kelaparan yang dihadapinya tidak mengongkong mendirikan hubungan dengan Tuhan. 那么他所面对的问题没有破坏他与神之间的关系。 Alkitab memberitahu kita, 圣经有这样告诉我们， mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. 我们要靠近神，这样神就会靠近我们。 Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 145. 我们看诗篇114篇， Mazmur 145 ayat 18. 诗篇115节第17节、 Ayat 18. 第18节。 Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 145 诗篇145篇 ayat 18. 第18节，凡求告耶和华的，就是诚心求告他，耶和华便与他们相近。 Baik, di sini dikatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. 那么这里就有说到，诚心求告他的，耶和华便与他们相近。 Kadangkala kesukaran dan masalah itu mempengaruhi emosi kita, 那么我们所面对的问题跟困苦将会影响我们的情绪， sehingga kita tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan. 甚至我们不再侍奉神。 Tetapi Ishak tidak begitu. 可是以撒不是这样的人， Dia masih lagi dapat beribadah kepada Tuhan, mendirikan Mezbah. 他仍然侍奉神，为神筑了一座坛。 Jadi ini satu teladan yang sangat baik kepada kita hari ini. 所以这是给我们非常好的一个典范。 Baik, yang terakhir, bagaimana keluarga yang bahagia itu? 一个幸福的家庭是怎么样的呢？ Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang taat setia kepada pimpinan Tuhan. 幸福的家庭是对神的命令忠心至死的。 Seperti yang kita baca tadi mula-mula dalam Kejadian 26 ayat 2. 那么就好像我们所念的，在创世纪26章第2节的时候， Tuhan berfirman kepada
Tuhan menampakkan diri kepada Ishak 耶和华就向以撒显现， dan memberi pesan supaya jangan pergi ke Mesir. 那么就指示他说：“你不要下埃及去。 Ayat 3. ”第3节， Sini dikatakan tinggallah Ishak di negeri ini. 你寄居在这地， Sebab Tuhan telah berjanji akan memberkati dia. 因为神答应了他要赐福给他， Seperti Tuhan memberkati ayahnya, leluhurnya itu, yaitu Abraham. 就好像以前神祝福他的父亲亚伯拉罕一样。 Oleh karena Ishak patuh kepada pimpinan Tuhan, 就因为以撒顺从神的命令， maka akhirnya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. 那么神最后就加倍的赐福给他， Seperti yang kita baca tadi ayat 12 dan ayat 13. 就好像在12节跟13节我们所读的一样。 Kejadian pasal 26 ayat 12 hingga 13. 创世纪26章12到13节， Jadi Ishak menabur dan kemudian dia mendapat hasil berlipat kali ganda. 以撒在那地耕种，那一年有100倍的收成。 Ayat 13 memberitahu 13节告诉了我们， sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya. 他就昌大，日增月盛，成了大富户， Sehingga sangat kaya. 甚至成了一个非常有钱的人。 Jadi kenapa begitu? 那么为什么会这样呢？ Ayat 12 kalimat terakhir mengatakan 在12节的下半句有这样告诉我们： sebab ia diberkati Tuhan. 因为耶和华赐福给他。 Dalam Amsal mengatakan 在箴言有这样告诉我们。 kutuk Tuhan itu ada di rumah orang fasik. 那么在外地的人有神的咒诅， Tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. 可是义人的家却被祝福。 Mari kita lihat Amsal pasal 3 ayat 33. 我们来看箴言3章33节。 Amsal pasal 3 ayat 33. 箴言3章33节， Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. 耶和华诅咒恶人的家庭，赐福于义人的居所。 Jadi di sini dikatakan 所以在这里， menjadi orang benar barulah Tuhan akan memberkati. 那么这里就告诉了我们，我们要成为义人，神才会祝福给我们。 Kita teringat satu berkat yang diberikan Musa kepada orang Israel. 就好像我们想起摩西给以色列人的一个祝福， Dan berkat ini akan berlaku di dalam kehidupan keluarga Israel. 那么这个祝福就会发生在以色列家里面。 Syaratnya orang Israel itu mendengar ya perintah Tuhan. 那么条件就是他们要听从神的命令。 Mari kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 2. 我们看申命记28章， Ulangan pasal 28 ayat 2. 申命记28章第2节， Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. 你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。 Jadi apakah berkat menjadi bahagian mereka itu? 那么临到他们的福气是什么呢？ Dari ayat 3 sampai ayat 6. 从第3节一直记载在第6节， Ulangan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6. 申命记28章3一直到第6节， Inilah berkat yang akan menjadi bahagian mereka. 这就是将会临到他们身上的福气。 Tetapi Tuhan meletakkan satu syarat. 可是神给了他们一个条件， Katanya ayat 2. 第2节有说到， Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 你若听从耶和华你神的话， Jadi karena Ishak ini 就因为以撒 setia kepada pimpinan Tuhan. 他对神的带领自始忠心， Jadi dia diberkati sehingga 那 berlimpah-limpah. 么他就被加倍的祝福。 Jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada malam ini, 那么作为我们今晚学习的总结， kita lihat satu ayat Alkitab 我们来看一节圣句， dalam Mazmur pasal 128 ayat 1. 在诗篇的128篇， Mazmur 128 ayat 1. 诗篇128篇第1节， Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。 Kalau kita meneladani keluarga Ishak, 如果我们学习以撒的家庭的话， saya percaya kita akan berbahagia. 我相信我们都会得着幸福。 Semoga Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。
Baik, mari kita sekali lagi puji Tuhan, Kidung Rani bilangan 122. 我们再次起立赞美神第122首。Saling mengasihi dengan tulus hati, sehati jatuh keluarga di hadirat Allah. Terima karunia saling maaf dan menjaga bagaikan di sorga. Ku memaklumimu, kau pun membantuku jika ada yang berita kita juga hidup di dunia, kita saling bantu sampai Tuhan sambut kita kembali ke surga. Sila duduk. 请坐。 Baik, seterusnya kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. 那么接下来我们将以祷告来结束我们今天晚上的聚会。 Dalam doa ini jangan lupa sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. 那么在这次的祷告当中，我们不要忘记再次的感谢神， Tuhan memberikan kita kesempatan yang singkat pada malam ini untuk saling mendorong. 因为神赐给我们一个短暂的晚上来互相勉励。 Kiranya berkat Tuhan akan menyertai dan memimpin keluarga kita masing-masing. 愿神的祝福将会临到我们的家庭身上。 Dari firman Tuhan yang singkat yang kita sama-sama belajar itu, 那么通过我们今天晚上短暂的道理学习， memberi suntikan baru kepada keluarga kita agar kita mengusahakan yang terbaik. 那么给到我们家庭一个力量来去追求最好的。 Seterusnya kita membantu doa. 那么接下来我们要代祷。 Jangan kita lupa bantu doa keadaan pandemik yang masih melanda dunia kita pada hari ini. 我们不要忘记为这个席卷全球的疫情来代祷。 Kiranya Tuhan menjauhkan segala malapetaka dan memberhentikan pandemik ini cepat mungkin. 愿神把这个灾祸拿走，也赶快停止这个疫情。 Kita juga tidak lupa mendoakan kestabilan politik negara kita. 我们也不要忘记为我们的国家政权的稳定来祷告， Karena ini pun satu perintah Tuhan kepada umatnya. 因为这也是神给我们他的子民他一个命令， Supaya mendoakan kerajaan dan raja-raja itu. 要我们为我们的领导者和我们的王来祷告。 Jadi apa yang kita inginkan kepada kerajaan ini supaya memerintah dengan baik, adil, dan saksama. 我们希望我们的领导者能领导我们的国家以和平安稳来领导它， Supaya kita juga akan memperoleh damai sejahtera dalam keadaan yang baik ini. 使得我们可以得到得到平安。 Jangan lupa kita mendoakan para seiman kita yang telah pun dijangkiti dengan COVID-19. 那么我们也要为那些染疫上新冠肺炎的弟兄姐妹们来代祷。 Dan segala perancangan yang kita rancang dalam tempatan 那么在我们地方教会所安排的一切圣工， maupun dalam peringkat ibu gereja dan zone. 不管是总会还是小区所安排的， Dan kita pada hari esok kita akan mengadakan musyawarat perwakilan dan jabatan kudus zone besar. 那么明天我们将会召开圣职人员的大会， Jadi itu ialah melalui online. 那么是以线上召开的， Jadi kita terus bantu doa kerja-kerja suci seperti ini. 所以我们要为这样的圣工继续代祷。 Dan jangan lupa besok kita masing-masing akan memulahkan pekerjaan kita. 那么不要忘记，明天我们将继续我们的工作。
Kita mohon Tuhan supaya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan memimpin segala pekerjaan kita. 我们祈求神赐给我们健康的身体，也带领我们的工作。 Dengan itu, mari kita dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berlutut dan berdoa. 我们奉主耶稣的名跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya. Biarkan Tuhan pimpin hatiku Baik, dengan doa itu tadi mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. 我们今天晚上的聚会到此， Semoga Tuhan berkati dan kita jumpa lagi. 愿神祝福我们平安再会。 Haleluya. 哈利路亚。